Baik, sudah pasti dalam usaha kita untuk menangani pandemik COVID-19, Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha sedaya upaya memastikan agar menyelaraskan setiap SOP kesihatan dan juga SOP keselamatan supaya dapat dipatuhi oleh setiap rakyat Malaysia. Dan pastinya tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara sangat kritikal pada waktu ini. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya dengan usaha kerajaan tangani pandemik bersama dengan Datuk Rozi Mansaat, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan dari Majlis Keselamatan Negara MKN. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Datuk. Apa yang kita tahu dan kita pasti dengan peningkatan kes yang ketika ini masih lagi bergerak dalam 3 digit dan juga 4 digit. Sudah pasti KKM dan juga MKN menggagaskan beberapa SOP yang lebih ketat berbanding sebelumnya. Dan ada beberapa kawasan diletakkan PKPB dan juga PKPD. Jadi dalam hal ini bagaimana MKN buat fasa ini untuk penghujung tahun 2020 mengawal selera dan juga menyelaras perintah kawalan pergerakan supaya lebih bersasar dan juga melihat kepada keperluan di kawasan-kawasan zon merah khususnya, Datuk? Majlis Keselamatan Negara bersama Kementerian Kesihatan sentiasa memantau secara dekat risiko keadaan penularan di setiap kawasan di negara kita. Jadi di lapangan kita ada pejabat kesihatan daerah dan juga di peringkat negeri, Jabatan Kesihatan Negeri bersama Majlis Keselamatan Negara di setiap negeri memantau trend ini dan membuat penilaian lapangan dan seterusnya mengemukakan ke peringkat ibu pejabat sama ada di Kementerian Kesihatan atau di ibu pejabat MKN sendiri. Di sini kita bersama-sama dengan KKM akan menyelaras secara bersama trend atau keadaan penularan di sesuatu kawasan, dan apabila terdapat penilaian risiko yang mendapati terdapat trend peningkatan yang mendadak, trend peningkatan yang menyebabkan jangkitan yang lebih banyak mungkin boleh berlaku, maka kita akan mengesyorkan kepada jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan PKP ini yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Sidang Khas MKN, untuk kita laksanakan atau isytiharkan sama ada PKPB ataupun PKPD bergantung kepada keadaan kes di sesuatu kawasan itu. Jadi usaha ini akan berterusan dan supaya kita dapat mengambil langkah-langkah awal dengan segera untuk kita bendung penularan ini seperti yang kita semua hasratkan. Kalau pada awal penguatkuasaan PKP dahulu pada bulan Mac, kita dapat lihat sebenarnya kerajaan malah MKN sendiri lebih menumpukan tentang pendidikan kepada masyarakat tentang apa itu PKP, dan kemudian disusuli dengan PKPB, dan ada di setengah kawasan PKPD dan kini PKP. Tapi kini kita lebih tegas kepada masyarakat kerana mereka sudah faham apa itu SOP ketika penguatkuasaan ini dilaksanakan. Jadi bagaimana MKN nak memastikan supaya rakyat benar-benar faham dan mengaplikasikan SOP yang telah pun diberikan sebagai garis panduan itu supaya penularan ini dapat benar-benar kita kawal dengan sepenuhnya, Datuk? Usaha ini dijalankan secara merentas agensi. Sebenarnya ia menjadi tanggungjawab bersama semua agensi mengikut bidang tugas dan peranan hakiki setiap agensi berkenaan. Namun demikian, usaha mendidik atau memupuk kesedaran yang tinggi dalam kalangan seluruh anggota masyarakat ini diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita melaksanakan pelbagai jenis kempen dalam nak memupuk kesedaran masyarakat ini supaya mereka, iaitu rakyat, bersama-sama menjadi frontliners yang nak membendung penularan ini. Jadi usaha-usaha pemupukan pendidikan, kesihatan awam, penegasan ini dibuat melalui pelbagai peringkat. Di peringkat daerah, di peringkat negeri, di samping penyebaran poster, mesej-mesej yang menyeru bagaimana rakyat seharusnya bertingkah laku dalam norma yang baru ini, seperti mengutamakan kebersihan,
sentiasa memastikan penjarakan fizikal sesama kita, sentiasa memakai pelitup muka. Semua mesej-mesej ini disampaikan. Saya lihat even media-media kita pun seperti RTM dan semua saluran media yang lain, komunikasi yang lain memainkan peranan yang sangat aktif. Cuma yang kita minta, kita rayu kepada rakyat, marilah kita sama-sama dalam konteks ini supaya kita mengikuti, kita patuh SOP ini sebab kita dalam hasrat nak membawa kesejahteraan yang sebenar-benarnya untuk seluruh rakyat dan negara kita. Datuk, kalau ketika ini baru-baru ini diumumkan di daerah Seremban dan juga sebelum ini di daerah Nilai telah pun diumumkan PKPB. Jadi mungkin pengumuman itu ada yang menyuarakan kebimbangan bahawasanya urusan seharian, contohnya mereka yang terpaksa keluar daripada kawasan daerah ataupun terpaksa keluar untuk bekerja dan sebagainya, dan juga mereka yang ada hubungan perkahwinan jarak jauh dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bagaimana sebenarnya MKN memberikan ruang masa kepada masyarakat untuk menentukan penjadualan untuk kerja dan juga urusan harian mereka sebelum sesuatu perintah PKPB itu dilaksanakan di sesuatu kawasan, Datuk? Sebenarnya kita membuat penilaian risiko ini dan tarikh pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan mengenai pelaksanaan sesuatu PKPB atau PKPD ini, kita tak buat pada tarikh yang sama ia diumumkan. Kita memberi penjarakan masa yang membolehkan masyarakat, orang ramai membuat persiapan yang sewajarnya. Namun kerajaan juga tidak boleh tunggu terlalu lama. Kerana jika kita tunggu terlalu lama, penularan ini akan menjadi lebih luas, lebih merebak dan risiko kita semua terdedah kepada bahaya ini semakin tinggi. Jadi saya yakin masyarakat pun mengikuti keadaan kes di setiap kawasan masing-masing, di peringkat lokaliti, di peringkat daerah, dan kita sewajarnya tahu jika dapati trend ini makin meningkat, sebaiknya kita lebih bersedia mengambil satu pendekatan awal untuk kita bersedia menerima keadaan sekiranya tempat kita diisytiharkan sebagai kawasan PKPB atau PKPD yang menuntut tindakan-tindakan khusus dari kita sebagai rakyat di kawasan berkenaan. Kalau kita lihat kesan daripada penguatkuasaan PKPB di beberapa kawasan ni sebenarnya agak positif juga, kerana masyarakat apabila mereka dikawal pergerakan, mereka sebenarnya sedikit sebanyak juga menyumbang kepada penurunan itu. Tapi apabila terlalu banyak kes sejak kebelakangan ini, bagi pihak MKN sendiri, adakah keperluan untuk kita meluaskan lagi kawasan PKPB di kawasan-kawasan lain yang dirasakan mungkin ada risiko keberjangkitan itu berlaku, ataupun dirasakan seelok-eloknya hanya kawasan yang terjejas sahaja yang diberi tumpuan? Bagaimana, Datuk? Kita dalam keadaan kita nak membendung penularan wabak ini, tetapi dalam masa yang sama kita nak membawa kesejahteraan, keselesaan kepada rakyat. Ada dua perkara di sini yang menyebabkan kita perlu imbangkan antara duanya, iaitu membawa kesejahteraan, keselesaan. Sebolehnya rakyat tidak banyak terjejas. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu jalankan tindakan yang membolehkan penularan ini dapat kita kawal dan kita putuskan sama sekali. Jadi dalam keadaan yang seumpama ini, tentulah rakyat kita minta memahami keadaan ini dan boleh bertindak dalam mengawal penularan ini apabila kerajaan umumkan seperti seumpama itu. Datuk, mungkin ini satu persoalan yang ditunggu oleh seluruh yang menonton. Adakah PKPB di Lembah Kelang akan dilanjutkan dan adakah PKPP di seluruh negara akan dilanjutkan selepas tempohnya berakhir? Seperti saya nyatakan bahawa kerajaan melalui agensi yang berkenaan, iaitu Kementerian Kesihatan bersama seluruh agensi lain, setiap hari kita menilai data-data tentang keadaan penularan di setiap tempat di negara kita. Dan tentulah kerajaan melihat trend pergerakannya selama tempoh 2 minggu, bagaimana keadaannya, dan
apabila kita dapati keadaan penularan ini mencecah ke satu tahap yang perlu kita kawal segera di sesuatu tempat itu, kerajaan akan membuat pengumuman itu. Jadi pengumuman sama ada keadaan pelanjutan PKPB atau PKPD ini akan bergantung kepada penilaian risiko dan kadar kes dari semasa ke semasa, yang mana ini dipantau oleh pengurusan tertinggi negara, kepimpinan tertinggi negara, oleh agensi kerajaan, dan semuanya membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dalam kalangan semua pihak yang terlibat. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, berkongsikan tentang usaha kerajaan khususnya MKN dalam menangani pandemik COVID-19.